Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Dalam masa lebih kurang 1 jam ini kita sebenarnya akan membincangkan dua topik yang berbeza tetapi bersama dengan dua tetamu yang sama. Jadi ini sesuatu yang saya kira cukup mencabar sebenarnya, tapi saya percaya kedua-dua tetamu yang berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini mempunyai kaliber, mempunyai pengetahuan dan juga mempunyai pengetahuan yang mencukupi sebenarnya untuk bercakap tentang kedua-dua topik yang kita pilih hari ini dalam masa lebih kurang 1 jam ini. Baiklah, topik yang pertama yang kita pilih untuk kita sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu saya, Anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 2021. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Seri Abdul Razak Jaafar yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini kali keberapa bersama kami? Bernama ni kali pertama. Itulah. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk Seri ya. Terima kasih kepada Bernama TV yang menjemput saya. Ya. Mewakili Kementerian Pengajian Tinggi untuk bersama dalam sesi malam ini. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang mungkin juga pertama kali agaknya muncul bersama kita di Ruang Bicara ini. Datang dari jauh juga sebenarnya. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Nik Maheran Nik Mohamad, yang jawatannya ialah menjalankan fungsi Naib Chancellor di Universiti Malaysia Kelantan. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Kelantan macam mana? Kelantan, Alhamdulillah, masih lagi terkawal dari sudut banjirnya. Tapi hujan tak berhenti-henti juga lah. Itu yang akan kita sembang nanti dalam topik kita yang kedua nanti. Baiklah, kepada anda yang mungkin ingin juga mendapatkan pandangan, berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih ini, iaitu Anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 2021 ini. Seperti biasalah, kami menyediakan dua talian kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Ini keizinan yang saya perolehi sebenarnya daripada yang berbahagia Datuk Seri. Dia kata dia juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat daripada penonton-penonton kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan persoalan ini. Baik, barangkali menarik sebenarnya Datuk Seri. Kita mulakan dululah tentang latar belakang penganjuran Anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 2021 ataupun AKKPT 21, dan mungkin kita juga nak tahu apakah tujuan penganjurannya, Datuk Seri. Okey, terima kasih Tuan Sakawi. Sebenarnya kita baru selesai Kementerian Pengajian Tinggi secara bersama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada malam tadi menganjurkan anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 2021 ataupun ringkasnya AKKPT 21. Ini kalau dari segi latar belakang ataupun sejarahnya lah, kita telah menganjurkan ini kali yang ke-6 pada semalam. Kita pernah menganjurkan pada 2012, 2013, 2016 dan juga 2018. Antara lain kalau kita lihat pada awalnya dahulu, ia dikenali dengan nama Ministry of Higher Education Entrepreneurial Award ataupun ringkasnya MEA, yang mana ia telah dilaksanakan daripada tahun 2012. Kemudian konsep ini berubah sejajar dengan semangat memertabatkan ini bahasa Melayu. Jadi kita ubah dia punya ataupun program ni kepada nama yang telah kita maklumkan tadi, Anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi. Antara lain tujuannya untuk memberi satu pengiktirafan kepada beberapa pihak lah, khususnya institusi pendidikan tinggi, iaitu IPTA dan IPTS, kepada tenaga pengajar yang terdiri daripada pensyarah, graduan dan satu lagi ni pelajar. Graduan ni bermaksud yang telah selesai lah menjalankan pembelajaran mereka di universiti. Yang belajar yang masih study, masih belajar, pun ada juga kategori yang untuk mereka ni. Dan selain daripada itu,
untuk memberi peluang kepada mereka untuk mempamerkan hasil-hasil yang telah dilaksanakan, dan juga salah satu lagi tujuannya untuk menarik minat tentang bidang keusahawanan ni di kalangan pelajar, supaya mereka selepas keluar ataupun lepas selesai menjalankan pengajian mereka di universiti nanti, mereka mungkin boleh terlibat secara langsung dalam bidang keusahawanan. Itu sesuatu yang menarik, dan macam Tok Sri sebutlah, acara ini sebenarnya telah pun berlangsung. Kita dah pun tahu siapa pemenangnya, tapi biarlah kita rahsiakan buat seketika, kerana saya juga nak dapat pandangan Datuk Sri lah dari segi sudut penganjuran anugerah itu sendiri pada tahun ini. Saya difahamkan ada kelainan yang diketengahkan sebenarnya. Jadi mungkin boleh Datuk Sri terangkan? Ya, seperti saya nyatakan tadi, dulu dikenali dengan MEA, kemudian di atas semangat untuk mempertabatkan bahasa kebangsaan ni, kita ubah dari segi penganjuran ni ke atas nama Anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 21, atas nama bahasa Melayu lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelainan pada kali ini kita berkolaborasi dengan rakan strategik kita, iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu ataupun MEDEC, yang mana di bawah salah satu institusi di bawah MEDEC ini ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi adalah INSCAN. INSCAN ni Institut Keusahawanan Negara. INSCAN ni terlibat secara langsung sebagai penyelaras bagi penilaian untuk memastikan pemilihan peserta bagi setiap kategori itu mematuhi kriteria yang ditetapkan, yang mana telah melepasi 2 peringkat. Yang pertama due diligence, yang peringkat awalnya, kemudian yang peringkat penilaian secara keseluruhan, memastikan mereka yang betul-betul menepati kriteria itu dinobatkan sebagai pemenang, supaya tidak timbul pertikaian di mana-mana pihak. Kemudian INSCAN ataupun Institut Keusahawanan Nasional ini melibatkan juga pihak-pihak korporat, tokoh-tokoh korporat, dan juga organisasi korporat, dan juga agensi kerajaan seperti MARA, SME Corp, PUNB, untuk terlibat sama dalam panel penilai, bagi memberi pandangan ataupun ulasan yang seimbang kepada setiap kategori yang dipertandingkan. Okey, kita ingin juga mengambil kesempatan ini sebenarnya lah untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Profesor Dr. Maheran Nik Muhammad yang menjalankan fungsi NAB Chancellor di Universiti Malaysia Kelantan. Jadi saya diberitahu bahawa Universiti Malaysia Kelantan telah muncul sebagai juara untuk tahun ini. Jadi ini sesuatu pencapaian yang cukup cemerlang sebenarnya. Mungkin Prof boleh berkongsi sedikitlah tentang apa yang dilaksanakan oleh pihak universiti sebenarnya sehingga meletakkan Universiti Malaysia Kelantan ini sebagai memenangi anugerah utama AKK PT 21 ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tahun ini rezeki kami lah di Universiti Malaysia Kelantan. Untuk makluman, saya rasa semua kenal Universiti Malaysia Kelantan ni telah dimandatkan oleh kerajaan untuk mempelopori keusahawanan. Jadi kami merupakan universiti berfokus, iaitu fokusnya keusahawanan. Jadi semenjak penubuhan, iaitu pada tahun 2006 sehingga sekarang, dah lebih kurang 14 tahun, inilah dikira sebagai satu pencapaian tertinggi lah di peringkat nasional. Jadi alhamdulillah sekali lagi, dan berterima kasih sangat-sangat dengan Kementerian Pengajian Tinggi atas sokongan yang diberi, dan juga pada ahli panel lah yang melihat kemampuan Universiti Malaysia Kelantan untuk dinobatkan sebagai penerima anugerah ini. Jadi sedikit inisiatif lah yang kami laksanakan. Di samping kami mendapat sokongan yang jitu daripada kementerian,
Secara dalamannya, semenjak penubuhannya dipanggil pembudayaan. Pembudayaan keusahawanan ini telah wujud di Universiti Malaysia Kelantan. Jadi kami memang setiap tahun apabila ada anugerah yang dulunya dipanggil MEA Awards ni, participate lah. Tapi pada waktu itu mungkin kami masih muda. The ecosystem is not there yet. Jadi dilihat kepada kejayaan kami pada tahun ini adalah kerana mantapnya pembudayaan keusahawanan itu sendiri dalam Universiti Malaysia Kelantan, di mana setiap kumpulan sama ada pelajar, pensyarah maupun pentadbir mempunyai DNA keusahawanan. Di Universiti Malaysia Kelantan kami menggalakkan pensyarah dan juga pentadbir untuk menjalankan perniagaan. Kerana kami ada policy startup company dan juga policy yang dipanggil spin-off company, iaitu jika ada research yang dibuat dan research itu mampu untuk dikomersialkan, pensyarah maupun pentadbir boleh untuk membuka syarikat sendiri supaya produk itu boleh dipasarkan. Dan pada waktu yang sama, dalam tempoh 14 tahun ni, ekosistem kami pun kita rasa begitu holistik. Sebab di Universiti Malaysia Kelantan kami memastikan semua program, tidak kira sama ada program tu program sains maupun teknologi kreatif, social science, perlu mengambil sekurang-kurangnya 4 subjek keusahawanan. Jadi alhamdulillah di UMK holistically kami mempunyai program yang boleh integrate each other. Kami ada program industri asas tani, program teknologi kreatif dan juga peruncitan, logistik dan sebagainya, dan juga veterina. Jadi this program adalah a skill based program. Jadi from this skill based program, mana-mana projek-projek akhir pelajar boleh dibangunkan untuk dikomersialkan. So ekosistem tersebutlah yang menyebabkan antara inisiatif yang menyebabkan Alhamdulillah kami menerima. Okey, saya nak dapat pandangan daripada Datuk Seri. Kita berkongsi sesuatu yang menarik seperti apa yang disebut oleh Profesor Dr. Nik Mahiran sendiri. Ekosistem dan juga mewujudkan pembudayaan keusahawanan itu sendiri. Kalau kita bercakap bila di Kelantan lah tu memang tak nafikan bahawa rakyat Kelantan secara peratusan yang besar sebenarnya terlibat dalam perkembangan keusahawanan itu sendirilah. Kita lihat baik yang wanitanya, ibu-ibunya, bapa-bapanya, mungkin keseluruhannya boleh ramai yang terlibat dalam keusahawanan ini. Jadi apakah itu sebenarnya yang memberikan kelebihan kepada Universiti Malaysia Kelantan sendiri secara keseluruhannya bila mengambil bahagian dalam pertandingan ataupun untuk memenangi anugerah seperti ini sebenarnya tu? Saya rasa itu mungkin salah satu faktor lah, atau salah satu penyebab. Dan memang telah dinyatakan oleh Prof tadi, Universiti Kelantan fokus ni memang keusahawanan, tetapi kita memberi peluang juga kepada semua IPTA untuk memperkasakan agenda keusahawanan ini di peringkat IPTA ataupun Institut Pengajian Tinggi, sama ada awam ataupun swasta, dan termasuk juga di peringkat institusi pengajian yang lain, iaitu di peringkat yang politeknik dan juga college community. Jadi agenda keusahawanan ni sentiasa digalakkan dan ada pusat pembangunan keusahawanan yang ditetapkan, diwujudkan di setiap institusi pengajian tinggi. Selain daripada itu, kita ada plan tindakan keusahawanan IPT yang mana ia untuk memberi satu hala tuju kepada IPTA, the way forward dalam bidang keusahawanan ni, how pihak institusi pengajian tinggi menggembling tenaga bersama dengan pihak student ataupun mahasiswa untuk develop kurikulum dan juga aktiviti-aktiviti yang ke arah keusahawanan. Seperti yang nyatakan tadi, mungkin bidang yang diceburi oleh pelajar ni mungkin bukan bidang keusahawanan, tetapi mereka ada minat dalam bidang itu, dan dengan adanya ruang ini mungkin
mungkin di akhir kursus mereka ni mereka ada produk ataupun perkhidmatan yang boleh dikomersialkan, yang mana mungkin boleh terlibat dalam pertandingan ini. At the same time ada banyak yang dana yang disediakan oleh pihak kerajaan. That's why kita bekerjasama dengan MEDEC tadi, yang mana macam tadi dinyatakan startup company yang bersama dengan pihak pensyarah pelajar, dan apabila mereka keluar mereka boleh berdikari sendiri dengan bantuan daripada dana daripada agensi-agensi kerajaan seperti Tekun, seperti SMIDEC, ya, di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Jumlah penyertaan secara keseluruhannya berapa? Untuk pertandingan ini kita bagikan kepada 5 kategori, dan penyertaan ataupun yang menghantar penyertaan adalah 143. Kalau kita lihat di segi kategori ini, ada kategori yang pertama ni institusi. Anugerah institusi ini ada 30 penyertaan. Terdiri daripada IPTA dan juga IPTS, tapi yang banyak menyertai kali ini adalah daripada IPTA. Kemudian anugerah yang seterusnya, anugerah perusahaan pelajar terbaik. Yang ini ada 33 penyertaan. Anugerah perusahaan graduan terbaik ada 28. Anugerah mentor keusahawanan terbaik ada 28 juga. Dan juga yang terakhir, anugerah projek keusahawanan sosial terbaik ada 24. Dari jumlah yang 143 penyertaan, saya katakan tadi ada 2 penilaian. Due diligence tadi yang telah lepas adalah 69, dan penilaian yang kedua yang peringkat akhir yang betul-betul layak untuk masuk ke peringkat yang akhir ini adalah 21. Daripada 21 tu malam tadi kita telah nobatkanlah pemenang-pemenang tu yang ketiga dan sehingga yang Johan. Okey. Baik, antara ikon-ikon Prof ialah ikon-ikon usahawan yang telah pun dilahirkan di bawah inisiatif keusahawanan ini. Mungkin boleh kita dapatkan detail daripada Prof sendiri. Memandangkan Universiti Malaysia Kelantan ni bukan universiti barulah, kita kata baru bertapak lebih 14 tahun. Tak ramailah yang kita kata, tak sama macam UKM dan sebagainya, tapi yang kita nampak berjenama, kalau orang kenal Tati Kosmetik for example, itu adalah daripada pelajar kami. Dan juga kalau pernah biasa kenal they call it C2 Joy. C2 Joy ni adalah antara alumni pertama UMK yang berjaya menjadi usahawan yang sangat-sangat saya kira terkenal lah. Dan kita juga ramai usahawan agrotani yang melaksanakan projek-projek berasaskan pertanian, seperti penanaman nanas dan sebagainya. Dan memandangkan UMK juga ada program veterina. Kita membimbing doktor-doktor veterina ni bukan untuk mereka menjadi pegawai veterina, tetapi mempunyai klinik veterina mereka sendiri. Jadi sepanjang tahun UMK ni kita ada lebih kurang 15 klinik veterina daripada hasil pelajar-pelajar veterina kita. So secara tidak langsung sepanjang tahun 2020 sahaja, UMK adalah antara universiti yang menghasilkan lebih 15%, 14.8 to be specific, peratus pelajar yang ataupun graduan yang keluar menjadi usahawan. Jadi out of that every year kita ada 300 pelajar lah yang menjadi usahawan so far sepanjang penubuhan kita. Tapi terkini inilah kita nampak 2019, 2020, dan insya-Allah 2020 ni juga akan menunjukkan bilangan yang meningkat dalam kumpulan pelajar-pelajar yang bergraduat dan menjadi usahawan. Dan sebelum saya dapatkan pandangan Datuk Seri seterusnya, saya juga nak mendapat pandangan Prof. Ini satu kejayaan yang memang saya anggap cukup cemerlang sebenarnya bagi Universiti Malaysia Kelantan, dan signifikannya tentulah akan membawa sesuatu yang cukup apa yang nak dikatakan gemilang sebenarnya. Dan juga mungkin kalau kita melihat daripada jangka masa ke hadapan, barangkali kejayaan ini juga akan memberikan satu impak dan juga kesan yang cukup positif kepada Universiti Malaysia Kelantan. Ya. Apakah boleh kami sebenarnya menunggu-nunggu akan anugerah ini. Kami baru sahaja pada bulan lepas menerima anugerah ataupun pengiktirafan daripada ACEEU, which is Accreditation Council for Entrepreneurial Engagement University di peringkat antarabangsa.
Jadi sebagai sebuah universiti keusahawanan, definitely kita ingin menjadi universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia, dan insya-Allah lah pada satu waktu nanti akan menjadi universiti keusahawanan di peringkat Asia sekurang-kurangnya. Jadi itu adalah hasrat kami. Jadi dengan anugerah ini, alhamdulillah kami rasa tak malulah untuk kami merasakan yang UMK adalah sebuah universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia. Itu satu. Jadi tahniah. Baik, daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri sendirilah. Apa yang diperkenalkan anugerah ini diperkenalkan sejak tahun 2016 lagi Datuk Seri ya. Jadi dah jangka masa yang mungkin tidaklah begitu panjang, tetapi cukup pencapaian setakat ini dah dalam tempoh program ini dilaksanakan, anugerah ini dilaksanakan. Apakah Datuk Seri melihat bahawa ianya memberikan impak dan juga sesuatu yang memang diharapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi sendiri Datuk Seri? Ya, memang benar Tuan Sakawi ya. Kalau kita lihat semenjak pertama kita anjurkan pertandingan ini ataupun anugerah ini, kalau boleh kita lihat, saya kongsikan dari segi angka-angka yang berkaitan ya. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020, dari segi 178,830 orang pelajar telah berjaya direkodkan menjalankan perniagaan. Pelajar ni melibatkan IPTA, IPTS dan juga yang saya nyatakan tadi, Politeknik dan College Community dalam bidang perniagaan semasa tempoh pengajian mereka. Semasa mereka masih lagi belajar, mereka juga terlibat dalam perniagaan. Daripada jumlah tersebut, 29,755 ataupun bersamaan 16.63% keraduan meneruskan kerjaya mereka sebagai usahawan selepas menamatkan pengajian. Kemudian kalau kita lihat dalam saya nyatakan tadi pelan tindakan keusahawanan IPT ya, yang baru untuk tempoh 2021 hingga 2025, pencapaian setakat separuh penggal tahun 2021 menunjukkan siswa yang terlibat dalam bidang keusahawanan ataupun perniagaan telah mencapai angka yang agak besar, seramai 52,377 orang. Secara peribadi saya lihat ini satu perkembangan yang baik dan positif, walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID-19, dari segi rekod pencapaian itu agak memberangsangkan. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lupa sebenarnya, Prof. Dr. Nik Mahiran sendiri, antara program-program berimpak sebenarnya yang membolehkan UMK menjadi universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia, boleh kita kongsi bersama dengan Prof. Okey, saya bagi pihak Universiti Malaysia Kelantan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi kerana sokonganlah banyak program-program yang berimpak, yang berperingkat nasional, yang diselaraskan oleh Universiti Malaysia Kelantan, yang kita rasa dapat meningkatkan bilangan pelajar kita yang ingin menjadi usahawan dan seterusnya bergraduat menjadi usahawan. Antaranya kita memfokuskan kepada program-program yang bersifat inovatif dan kreatif. Jadi di peringkat kementerian, mereka menggalakkan universiti-universiti, bukan sahaja Universiti Malaysia Kelantan tapi juga universiti-universiti IPT yang lain, IPTA yang lain lah khususnya, untuk mempunyai incubator. Incubator yang boleh memberi peluang, ruang ataupun sokongan kepada pelajar-pelajar yang ingin mencetuskan idea keusahawanan dan sebagainya. So, antara program berimpak yang dilihat sangat memberi kesan dalam pembangunan keusahawanan pelajar adalah program nasional, iaitu dipanggil Structured Entrepreneurship Incubators Program, yang diselaraskan oleh UMK tapi dananya daripada universiti. Dan ada beberapa banyak lagi program teknopreneur yang bukan hanya dipegang oleh Universiti Malaysia Kelantan tapi juga oleh universiti-universiti lain. Tetapi secara in-house-nya, dalam konteks UMK sendiri, kami mempunyai program dalaman. Yang pertama, kami juga ingin memperkasa usahawan-usahawan yang bersifat opportunity based. Because kita ramai usahawan yang melakukan perniagaan biasa-biasa aja, based on necessity based, they call it, trading, retailing and so on. Dalam era 4.0 industri revolution ni, kita ingin menggalakkan lebih ramai pelajar kita yang involved dalam
keusahawanan yang berteknologi tinggi, inovatif, kreatif dan sebagainya. Jadi di UMK kita ada satu program berimpak yang kita panggil UMK 100, di mana pada tahun 2030 insya-Allah kita akan ada 100 produk keusahawanan yang berimpak daripada research dalaman universiti yang boleh dipasarkan. Jadi mulai 2021 ini 10 projek atau 10 produk akan dibangunkan sehingga insya-Allah by 2030 selari dengan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara keusahawanan by 2030, UMK juga akan ada 100 produk inovasi daripada hasil research yang boleh dikomersialkan. So itu antara satu impak yang kami rasa boleh membantu bukan sahaja universiti, kementerian dan juga negara secara umum. Itu juga sebenarnya matlamat yang ingin dicapai oleh UMT sebenarnya. Ya, insya-Allah itulah. Okey, kalau begitulah apa yang diinginkan oleh UMK barangkali di penghujung ini juga Datuk Seri, apa juga harapan dan juga pandangan Datuk Seri ini tentang harapan dan apa impak yang akan diberikan ataupun dirasai melalui anugerah keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi ini sebenarnya, Datuk Seri? Kami merasakan di Kementerian Pengajian Tinggi anugerah ini masih diteruskan mungkin dalam wajah yang baru dan harapan kami di peringkat kementerian yang berjaya sama ada institusi macam di IPTA, IPTS ataupun politeknik, kolej komuniti ataupun graduan itu sendiri ataupun pelajar itu sendiri yang telah berhasil melahirkan ataupun membuat inovasi sama dalam bentuk produk ataupun bentuk perkhidmatan yang dikomersialkan, yang mereka telah mungkin bertaraf jutawan. Kalau boleh, harapan kami mereka mengembangkan produk dan perkhidmatan mereka ni ke peringkat international supaya ini akan memberi pulangan kepada negara lah. Selain kita anugerah ni sebagai pencetus semangat kepada mereka untuk menarik lebih ramai lagi kawan-kawan, institusi dan sebagainya untuk terlibat sama untuk menjadi usahawan. Dan jangka panjang kita harap ini akan membantu dasar keusahawanan negara, dasar keusahawanan nasional 2030. Kami di kementerian boleh membantu sedikit sebanyak selain daripada kementerian-kementerian atau stakeholders yang lain. Itulah harapan kami. Semoga apa yang ini akan menjadi pencetus semangat kepada mereka yang masih belum terlibat dan juga produk dan juga inovasi yang dihasilkan itu boleh market ke peringkat yang lebih jauh lagi. Okey, itu harapan yang cukup hebat sebenarnya. Dan tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi Prof, masa mencemburui kita sebenarnya untuk bercakap tentang topik ini. Kalau itulah harapan yang disuarakan oleh Datuk Seri, apakah Prof juga mempunyai harapan untuk memenuhi segala apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, pendidikan tinggi sendiri dalam usaha untuk memenuhi apa yang dirancang dan ingin dicapai melalui anugerah keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi ini? Ya, saya menyambut baik hasrat daripada kementerian yang kita juga di UMK ingin membuka lebih luas peluang kepada pelajar-pelajar kita, bukan sahaja dalaman jaguh dalaman lah dia panggil jaguh di negeri sendiri, tapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi untuk makluman juga di UMK kami ada satu program yang kita panggil UMK Nexus. Ini adalah projek keusahawanan antarabangsa yang mana kami membawa produk-produk pelajar kami ke peringkat antarabangsa. Pertama melalui Expo, kita bekerjasama dengan Maltrade, kita bekerjasama juga dengan international bodies ataupun partner kita di antarabangsa. Dan yang kedua, hasrat juga kami melihatlah sekarang ni di Universiti Malaysia Kelantan, especially di Kelantan seperti mana yang saudara Sakawi sebut tadi, kita ada banyak usahawan-usahawan yang mana generasinya hanyalah satu dan tidak boleh dibawa kepada anak kerana anak tak minat untuk menjadi usahawan. Jadi kita ada satu program baru yang kita akan perkenalkan, iaitu family business. So di UMK kita ada program 2U to I. Dan saya akan panjangkan 2U to I ini kepada family business, di mana kami mengalu-alukan mana-mana ibu bapa yang mempunyai anak yang ingin mengambil alih perniagaan mereka, datanglah ke UMK. We have a special program for them. So ini adalah sebenarnya membantu juga masalah semasa di mana banyak family business yang tidak dapat
dipanjangkan oleh generasi baru. So program TU2I kami, insya-Allah kami akan cuba untuk revamp sedikit kurikulumnya supaya dia menepati keperluan untuk apa dipanggil perusahaan keluarga ini. So insya-Allah kita akan cuba tengok secara holistik how we can help kita punya pembangunan keusahawanan negara, insya-Allah. Okey, menarik. Itu perbincangan kita sebenarnya berkaitan dengan anugerah keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 2021. Tapi seperti saya katakan, kita ada satu lagi topik yang akan kita sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu ini. Jadi apa kata kalau kita berehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi.